hari ni kita masuk penyah tinjaan 9.5, menerangkan fungsi usus besar. Okey, fungsi usus besar utamanya adalah penyerapan semula air, vitamin dan pembentukan tinja. Okey, buka buku muka surat berapa? Ke surat 100. 100. 155 je. 155. Oh, buku teks. Betul. 155 dan buku modul kamu 114. Okey. So, hari ni sikit saja kita nak tengok fungsi usus besar. So, pada usus besar ini di hujung usus kecil kita akan jumpa dengan usus besar. So pada ileum, selepas penyerapan nutrien berlaku di ileum, sisa makanan yang tidak tercerna, okay, dia bagi sini, sisa makanan tidak tercerna, sel yang mati, serat dan air akan mula memasuki usus besar di kawasan sini. So di kawasan cecum ni permulaan usus besar, kita ada part lebihan yang kita panggil appendix. Appendix ni yang biasa kamu dengar penyakit appendix kan? Penyakit dia disebabkan apabila ada sisa makanan tidak cerna memasuki appendix dan mengeras di situ. So bila appendix tu bengkak, itu yang boleh menyebabkan usus pecah. Okey, sisa makanan tidak cerna itu akan memasuki usus besar. Okey, apa itu serat? Serat adalah hasil ataupun struktur selulosa pada semua sel tumbuhan. So serat ni tidak akan diserap oleh badan. Kita makan sayur, kita hanya mendapatkan air dan vitamin. Serat yang terdapat pada sayur itu akan terkumpul sebagai bahan makanan tidak cerna dan memasuki kita punya usus besar. So serat berfungsi menyerap air. Okey, usus besar dia punya fungsi utama ialah menyerap air, vitamin dan menghasilkan tinja. Bagaimana tinja boleh terhasil? Okey. Semasa bahan itu memasuki usus, dia dalam keadaan cecair. So semasa dia travel sepanjang usus ni, serat itu dia membantu proses penyerapan semula air oleh sel. Okey. Semasa air diserap, bila dia dalam keadaan cecair, air akan diserap semula oleh badan. So, daripada cecair, dia akan bertukar. Okay, bila air banyak diserap keluar, okay, tinja itu akan menjadi separa pepejal. Okay, tinja mengandungi sel mati daripada lapisan dalam usus, bahan buangan seperti pigmen hempedu, bakteria dan bahan toksik. Termasuklah bahan-bahan yang tidak cerna. Okay. Serat terutamanya yang membantu proses pembentukan tinja. Okay. Dinding usus besar juga merembeskan mukus supaya dapat melicinkan penggerakan tinja dan dibantu oleh proses peristalsis. Bila dia bergerak menerusi usus ni, okay, dinding usus besar tu akan mengecut dan mengendur menyebabkan tindakan peristalsis berlaku. So tinja akan terkumpul di kawasan rektum sehinggalah penuh dan menghasilkan tekanan. So tekanan itulah menimbulkan keinginan kita nak pergi buang air besar untuk singkirkan tinja daripada badan.
Okey. Otot rektum akan mengecut dan mengeluarkan tinja daripada dubur. Proses inilah kita namakan penyah tinjaan. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita masuk praktis formatif. Okey. Yang pertama, apa fungsi utama usus besar? Fungsi utama dia adalah menyerap semula, kamu tambah perkataan semula, menyerap semula air, vitamin dan pembentukan tinja. Nombor 2, apakah bahan yang diserap di usus besar? Utamanya air, okay, mineral dan vitamin. Okay, dibagi contoh kat sini vitamin B, K dan asid folik. Kalau kamu tulis vitamin pun, it's okay. 3, apakah kepentingan menyerap air dan vitamin di dalam usus besar? Kepentingan je lah untuk membantu proses pembentukan tinja yang separuh pepejal, dan proses ini membolehkan badan mengekalkan kandungan air. Manakala untuk penyerapan vitamin, dia dapat mengekalkan kesihatan badan. So kita tak adalah buang vitamin tu sia-sia macam tu. Okey, nombor 4, huraikan proses pembentukan tinja. Okey, proses pembentukan tinja bermula di sekum. Okey, start daripada sekum. Sepanjang usus, penyerapan nutrien berlaku. Okey. Ada juga kandungan nutrien yang tertinggal daripada usus kecil memasuki kolon. So campuran tersebut adalah air, makanan tidak cerna, bakteria dan sel mati dan serat. Okey, pergerakan tinja sepanjang usus besar dibantu oleh proses peristalsis dan juga mucus. So berlaku penyerapan air dan garam mineral sehinggalah tinja daripada cecair dia akan menjadi separuh pepejal. Okey. Kalau dalam buku kamu muka surat 114 tu, usus besar adalah bahagian terakhir dalam sistem pencernaan, terdiri daripada kolon, rektum dan dubur. Makanan tidak cerna dari usus kecil seperti serat akan memasuki kolon secara perlahan dengan bantuan peristalsis. Kolon menyerap kira-kira 90% air dan sebahagian mineral daripada bahan tidak tercerna ke dalam aliran darah. Penyerapan air di dalam kolon menghasilkan tinja yang separuh pepejal. Okey, tinja mengandungi sel-sel mati yang luruh daripada dinding usus serta hasil buangan seperti pigmen empedu dan bahan toksik. Dinding usus besar merembeskan mucus untuk melicinkan pergerakan tinja sehingga ke dubur. Selepas 12 hingga 24 jam, tinja bergerak ke dalam rektum untuk disimpan sementara waktu. Okey, nampak ni? Apabila rektum menjadi penuh, tekanan di dalamnya bertambah menyebabkan tinja disingkirkan melalui dubur. Proses penyingkiran tinja ini dinamakan penyah tinjaan. Okey? Semua dapat? Dapat, cikgu. Dapat. Dapat je. Hari ni kelas sejam je kan? Kita belajar ini je.
Okey. Kalau semua dah dapat, okey, itu saja daripada teacher untuk hari ini. Ada sebarang soalan? Teacher, Tak ada, kolon, cikgu. kolon tu bahagian usus besar ke, teacher? Kolon bahagian usus besar. Yang selepas sekum tu. Kolon tu sebenarnya ada kawasan kolon menaik. Kalau tengok gambar dalam buku teks. Sekejap teacher show kat sini. Okay. Sekum ni adalah kawasan yang pertemuan dengan usus kecil. Kolon ni kita ada kolon yang menaik dan kolon yang menurun. Lepas tu barulah rektum dan dubur. Okay. Okey, teacher. Okay. Ada soalan lain? Tak ada, cikgu. Tak ada? Tak ada, cikgu. Okay. Kalau tak ada, teacher tamatkan kelas kat sini. Terima kasih semua. Terima Terima kasih, kasih, cikgu. cikgu. Terima kasih, teacher.